Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana. So, bertemu lagi kita di dalam segmen perkongsian tips, tutorial dan juga informasi berkenaan dengan sistem radiator kereta anda ataupun sistem penyejukan enjin kereta anda. So, pada sesi kali ini sebenarnya RBM nak buat short review berkenaan dengan satu produk ataupun cap radiator yang ada gauge pada cap radiator tu. Sebenarnya ada yang sebelum ni yang bertanyakan kepada kami di RBM Radiator, boleh ke kita nak gunakan cap radiator jenis yang ada gauge ataupun ada meter dekat cap radiator tu. So dekat sini hari ni RBM kita order secara direct daripada online cap radiator yang ada gauge ni. So kita akan buat sedikit short review bersama dengan anda. Adakah selamat nak digunakan ataupun sebaliknya? Okey, ni kita ada yang kita order daripada online. So, okey, ni radiator cap jenis D1 spec, safe thermo radiator cap. Ni jenis D1 spec, safe thermo radiator cap. So radiator cap yang ada meter gauge ni. Okey, kita unboxing dia. So okey, ni cap radiator yang RBM dah boleh kata RBM beli secara online. Ini sebenarnya ramai yang bertanyakan kepada RBM Radiator, adakah cap ni, radiator ni selamat digunakan ataupun tak. So sama-sama nanti anda kena tonton sehingga ke sesi akhir video ini supaya anda mendapatkan jawapannya daripada RBM sendiri. Okey. Okey, ni kalau anda lihat cap radiator ni apa daripada segi visual yang RBM boleh katakan tak ada nampak satu keanehan. Okey, kita nampak komplit. Apa perbezaan dia hanya adalah satu macam termometer ataupun termosensor ni untuk mendapatkan bacaan pada meter gauge ni. Okey, cap ni spek dia 1.1 bar. Okey. Kebiasaannya untuk Myvi lama, kebiasaan dia menggunakan cap radiator 1.1 bar yang jenis buff yang jenis besar ni. Okey, kat sini nampak dia punya seal dia adalah silikon. Okey, spring. Okey, function. Okey, apa pun orang kata kita akan test radiator cap ni. Kita akan first RBM akan buat, kita akan test pressure cap ni sama ada betulkah 1.1 bar ni seperti yang ditulis ataupun yang diberitahu oleh pengeluar cap radiator ni. Okey, kita akan gunakan special tool ni kita untuk nak check sama ada betul ke pressure 1.1 ni, dia punya spring rate ni betul tak dia boleh menampung tekanan 1.1 bar di dalam sistem radiator kereta anda, ataupun lebih ataupun kurang nanti kita akan tahu. Sebab kita akan compare dengan ini adalah radiator cap yang original 1.1 bar jenis valve besar ni untuk jenis APM ni. So kita akan compare sama ada betul tak dia punya reading pressure dia untuk kedua-dua jenis radiator cap ni. Kita akan lakukan, nanti kita akan check pressure. Itu first kita akan check dulu radiator cap yang original ni. So kita akan pasang pada filler neck ni. So nanti kita akan masukkan pressure di bawah ini. So kita akan masukkan pressure di dalam filler neck ni. So nanti kita akan dapat tahu berapa sebenarnya bacaan, betul tak 1.1 bar tu. Kita nak compare dengan gauge pada pump ni. Okey, so kita akan celupkan dekat air. Kita akan masukkan tekanan pada 1.1 bar. Okey, anda lihat 1.1 bar. Apabila pressure melebihi 1.1 bar, dah nampak bubble keluar. Bermakna radiator cap ni akan mengeluarkan pressure dalam sistem radiator
radiator kereta anda. So itu maksudnya 1.1 bar tu, sebab dia hanya boleh mengawal tekanan di dalam sistem radiator kereta anda 1.1 bar. Apabila pressure tinggi, dia akan bebaskan. Sebab itu anda akan lihat selalu spare tank kereta anda akan coolant level tu akan naik sedikit, sebabkan apabila pressure tinggi di dalam sistem radiator kereta anda, dia akan tendang ke dalam spare tank sistem radiator kereta anda. So anda akan lihat sini kalau apabila kita masukkan pressure melebihi 1.1 bar, dia akan keluar bubble dekat situ. So okey, ini menunjukkan radiator cap yang original ni memang betul lah, dia 1.1 bar pressure pada radiator cap ni. Okay, sekarang kita akan test pula radiator cap ni, betul tak 1.1 bar ni pada special tool yang kita akan buat sebentar lagi. Kita akan masukkan pressure 1.1 bar. Sama lihat 1.1 bar dah start bubble tu keluar. 1.1 bar bubble tu keluar. Okey. Itu menunjukkan radiator cap ni memang 1.1 bar lah spek dia. Dia punya spring rate dia 1.1 bar. So okey, kita tak jumpa lagi setakat ni masalah tentang spek untuk radiator cap ni. Kita lihat bubble dengan nombor sini. Okey, jelas? Kita dah test tadi. First kita test pressure test untuk cap radiator ni, sama ada betul atau tak betul 1.1 bar ni seperti yang ditulis oleh manufacturer ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nanti RBM akan lakukan temperature test. Kita akan pasang cap radiator ni pada kereta dan kita akan monitor temperature ni adalah tepat tak dengan enjin kereta anda. Kita akan gunakan OBD2 scanner system supaya kita dapat monitor antara temperature enjin dan juga temperature daripada gauge ni, sama ada dia tepat ataupun tidak. Buka, kita cuba pasangkan. Nampak agak susah sikit nak pasang. So okey. Okey, so kita dah pasang So sekarang kita akan cuba start. Kita akan lihat berapa temperature pada meter gauge ni. So, kita akan lihat monitor menggunakan OBD2 system sebab senang, dia tepat. Dia lebih tepat. Okey. Okey, kita akan lihat dekat sini. Kita boleh lihat reading ni. Sekarang kita nak lihat sama tak, accurate tak dengan reading pada meter gauge ni. Sebab kita nak, dalam proses ni kita nak uji tepat tak tepat dia punya termometer ni, ataupun dia punya thermosensor. Anda lihat dekat enjin ada 77, dekat sini baru lebih kurang tak sampai 70 lagi. Okay, untuk kita double confirm lagi, kita cuba pakai pyrometer ni. Kita akan ambil temperature pada radiator ni. Kat sini lagi baru 51. Okay, sorry, 60 lebih Kita apa, kita bagi running seketika. Kita nak lihat sama ada betul tak betul, tepat tak tepat dia punya gauge ni.
Okey, kat sini kita lihat berapa temperature dekat OBD2 system 90 darjah Celsius, tapi dekat gauge ni dia lebih dah. Dia dah jadi 90, lebih kurang 95. Okey. Kita lihat dekat OBD2 baru 91, dekat sini dah 100 darjah Celsius. Menunjukkan gauge ni toleran dia besar juga lah, lebih kurang dalam 8 degree Celsius. Dekat hose ni baru 85. Biasanya hose ni memang kurang sikit lah temperature dia sebab dia dalam getah. Okey. Lebih kurang 87 dekat enjin. So dekat OBD scanner baru 93, tapi dekat temperature gauge anda lihat dah 100. 102. Ni agak bahayalah. Kalau kita lihat macam ni tiba-tiba padahal enjin kereta anda okey sebenarnya. Tapi bila tengok kat cap ni takut dah pula dah jadi 100 lebih tu. Okey. Kita akan cuba tunggu sampai fan berpusing. So dah lihat dia akan terus naik lagi, dah nak sampai ke 110 darjah Celsius dah. Gauge radiator cap jenis ada gauge ni. Dekat enjin sebenarnya baru 96. So dekat radiator cap ni dah jadi pergi ke 100. Dekat 110 dah. Tapi mungkin agak boleh dikatakan toleran dia agak terlalu besar lah. Sepatutnya memang lah kemungkinan dia akan daripada panas dekat sini sebab dia baru keluar daripada enjin ya. Okey, ini adalah 97, 98 ni temperature yang pada enjin, pada water temp sensor. So mungkin apabila dia keluar sini dia akan jadi 100 lebih. Tapi toleran dia agak terlalu besar. Sebab kalau kita lihat kat sini sepatutnya kalau macam ni temperature dah overheat dah. Dia dah pergi ke hampir ke 110 darjah Celsius. Okay, walaupun kat sini kat enjin 95, kat sini temperature masih lagi 90 lebih. So ni kita dah tengok tadi gauge dekat sini toleran dia dengan enjin agak boleh dikatakan besar juga tinggi. So sekarang ni kita nak lihat kemungkinan daripada seal radiator cap ni okey ke tak okey. Kita boleh check melalui expansion tank ni. So kan kita akan dapat lihat, tengok kat sini ada keluar air tak ataupun ada keluar coolant tak dekat sini. Biasa dia ada macam ni. Kalau kita nak pastikan radiator cap ni ada bocor tak bocor, dia akan ada pressure dekat sini. Tapi ni setakat ni okey lah. Kita lihat dalam keadaan panas macam ni pun dia masih tak ada pressure. So makna seal ni mungkin okey untuk radiator cap jenis ni. Tapi yang memuskilkan RBM ni lah ada hanya temperature. Bacaan temperature pada radiator cap ni boleh anda katakan agak tinggi. Boleh dikatakan toleran dia agak besar antara enjin dengan radiator cap ni. So kebiasaannya kalau temperature macam ni boleh dikatakan enjin dah tahap overheat dah. So okey, itulah tadi dua testing ataupun dua uji kaji yang RBM dah lakukan terhadap cap radiator yang ada meter gauge ni. Pertama tadi RBM dah lakukan pressure test untuk spek radiator cap ni, dan juga kita dah lakukan tadi temperature test pada kereta. Okey, so apa sebenarnya kalau berdasarkan daripada apa uji kaji yang RBM lakukan, so kita tak jumpa lagi lah setakat ni problem yang besar untuk radiator cap ni. Adakah dia selamat digunakan ataupun tak. Okey, dan mungkin anda masih boleh menggunakan, cuma kita tak tahu untuk jangka masa panjang itu kita tak tahu. Ini hanyalah orang kata short test ataupun short review daripada RBM, sebab kita hanya melakukan uji kaji dalam masa pendek. Untuk jangka masa panjang tu RBM pun tak berani nak garanti kepada anda. Apabila anda mungkin dah gunakan 2-3 bulan tu kita tak boleh nak cakap. Okey, so tapi daripada short review yang RBM lakukan tadi, dia punya radiator cap pressure okey betul, ikut spek, dan juga meter. Cuma hanya meter tadi RBM agak mungkin boleh katakan agak merisaukan sebab dia punya toleran dia ataupun dia punya perbezaan antara suhu actual dengan suhu pada gauge ni lebih kurang dalam 8 degree Celsius. Boleh dikatakan agak jurang gap tu ataupun julat dia boleh dikatakan agak besar. Okey, sebab
kebiasaannya kita akan tengok meter ni. Tapi apabila sebenarnya kita dah lihat suhu macam tu, kebiasaannya kita akan lihat, oh, temperature enjin kita panas. Tapi sebenarnya dari dalam enjin, temperature enjin masih okey lagi. Sebab itu mungkin pada gauge ni ketepatannya agak kurang tepat. Okey, tapi daripada kita test leak tadi daripada kereta pun, so masih okey. Tak ada leak untuk jangka waktu yang pendek ni kita test ni. Okey, setakat ni mungkin selamat digunakan untuk kereta anda. Cuma apa yang kat sini yang menjadi cap ni efektif ataupun tidak untuk kereta anda, segala-galanya bergantung kepada anda, kepada penggunaan anda. Tapi kepada RBM sendiri secara peribadinya, cap ni kita letak di dalam engine room pun. Kita bukan nak lihat cap radiator ni boleh katakan hari-hari, ataupun setiap pemanduan kita nak buka bonet nak tengok meter gauge ni. Orang kata mungkin, kita tak mungkin akan buat macam tu. Cuma orang kata keberkesanan dia gauge ni pada enjin kereta anda itu mungkin. Itu bergantung kepada anda, kepada penggunaan anda. So jika anda rasa nak guna untuk sekadar nak cantik-cantikkan enjin room kereta anda, okey, terserah kepada anda. Secara peribadinya mungkin daripada RBM berkenaan dengan cap radiator yang ada gauge ni, yang standard ni sebenarnya dah cukup dan memadai lah untuk enjin kereta anda. Sebab apa sebenarnya tujuan radiator cap ni kita perlu adalah untuk, satu, kita tak nak coolant keluar lah daripada sistem radiator kereta anda, dan yang kedua tadi, kita boleh mengawal tekanan di dalam sistem radiator kereta anda. Itu sebenarnya tujuan radiator cap ni dicipta. Cuma yang gauge ni adalah additional. So mungkin kepada anda yang ingin nak cantikkan enjin bay kereta anda, mungkin okey lah, nak nampak canggih sedikit saja. Sebab kita tak lihat pun gauge ni hari-hari, okay? Ataupun setiap pemanduan kita nak buka bonet depan kereta anda, nak lihat gauge ni, memang tidak lah. Okay? Itu sebenarnya segalanya bergantung kepada keperluan anda, penggunaan anda. So jika anda nak guna pun boleh, tak ada masalah. Ataupun anda tak guna pun tak ada masalah. Yang original yang kita dah pastilah, memang dah tentu telah ditest oleh car manufacturer itu sendiri. Ia boleh tahan 5 tahun radiator cap ni, tak ada masalah. Okey, sebab itu kalau orang kata kita nak lebih selamat lagi, kita tumpang car manufacturer yang dah buat testing terhadap kereta kita, berbanding dengan produk-produk aftermarket yang kita tak test secara detail lagi untuk jangka waktu panjang. So berapa lama seal ni boleh bertahan, spring ni boleh bertahan berapa lama, ataupun dia kemungkinan dia akan berlaku kebocoran pula kepada gauge meter ni. Okay, mungkin itu sedikit sebanyak perkongsian RBM untuk sesi kali ini berkenaan dengan short review dan juga short test untuk radiator cap yang ada temperature meter ni. Okay, so jika anda rasa perkongsian video daripada RBM ini kita boleh membantu ataupun boleh memberi manfaat kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka lebih jelas dan lebih faham lagi dengan lebih tepat lagi sistem radiator kereta ini ataupun sistem penyejukan enjin kereta anda ini. So anda jangan lupa sharekan video ini kepada mereka, dan anda juga jangan lupa like video ini dan juga subscribe YouTube channel kami ini, serta tekankan notification supaya anda tidak terlepas segala video-video yang RBM bawakan di masa-masa akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.